Pengenalan. Kajian ini dibuat untuk menganalisis teori sastra serta kesusastraan undang-undang dalam filem Ayat-Ayat Cinta 2 yang diadaptasi dari novelnya, iaitu karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Pada 1987, Hashim Awang mengatakan bahawa kesusastraan ialah ciptaan seni yang disampaikan melalui bahasa. Manakala Kamus Dewan pula memberi erti kesusastraan adalah hasil tulisan yang dihasilkan dalam bentuk prosa atau puisi yang mempunyai ciri-ciri keistimewaan yang tertentu. Sastra pula berasal dari bahasa Sanskrit, iaitu kasra, yang membawa maksud kitab suci. Undang-undang menurut Kamus Dewan adalah sesuatu peraturan atau keseluruhan peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat yang terlibat. Sastra undang-undang ialah merupakan satu hasil penulisan daripada kajian tentang sistem pemerintahan, pentadbiran dan susun lapis masyarakat lama. Sastra undang-undang juga merujuk kepada peraturan hidup masyarakat Melayu berdasarkan adat dan aturan zaman dahulu kala. Oleh itu, Undang-Undang Melayu Lama merupakan satu genre sastra yang mengesahkan mengenai kekuasaan dan kedudukan raja-raja. Sebagai contoh ialah Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Undang-Undang Johor dan juga Undang-Undang Kedah. Filem Ayat-Ayat Cinta 2 ini ialah merupakan sambungan kepada filem Ayat-Ayat Cinta 1. Filem Ayat-Ayat Cinta 2 ini mengisahkan tentang kisah cinta Fahri dan Aisyah. Aisyah tidak pernah kembali setelah menjadi sukarelawan di sepadan Gaza. Sejak daripada itu, Fahri tidak lagi mendapat khabar tentang Aisyah. Fahri meneruskan hidup dan menjadi usahawan yang berjaya di Edinburgh dengan meneruskan perniagaannya bersama Aisyah di suatu ketika dahulu. Kesedihannya sedikit demi sedikit terubat dengan kedatangan kawan lamanya iaitu Misbah. Kemudian datang pula Hulia iaitu sepupu kepada Aisyah. Fahri juga berdepan dengan masalah jiran-jirannya iaitu Nenek Katerina yang selalu berburuk sangka kepadanya. Nenek Katerina merupakan seorang yang berbangsa Yahudi. Selain daripada itu, Fahri juga berdepan dengan seorang perempuan yang bernama Khaira yang tidak suka dengannya. Khaira menganggap Fahri adalah seorang pengganas dan merupakan punca kematian ayahnya dalam tragedi penggemuman di London. Banyak persoalan mula timbul. Namun, begitu, Fahri tetap bertahan kerana amanat Aisyah yang ingin dirinya berbuat baik dengan orang sekeliling walaupun berbeza agama. Oleh kerana novel yang ditulis oleh Habibur Rahman ini mempunyai nilai-nilai dakwah yang tinggi seperti nilai jihad, Hablum minallah, Hablul minannas dan sebagainya. Kajian ini menggunakan teori pengkaedahan Melayu sebagai metodologi. Teori ini diasaskan oleh seorang sarjana dan pengkritik. Teori ini digunakan kerana dirasakan sangat dekat dengan kajian yang dijalankan. Oleh itu, kajian ini menggunakan teori ini untuk menjelaskan undang-undang yang terdapat dalam teks novel. Kajian ini mempunyai dua objektif yang menjadi tunjang dalam menyempurnakan kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti permasalahan Islamofobia dalam kalangan masyarakat kejiranan dalam karya Ayat-Ayat Cinta 2 dengan mengaplikasikan teori pengkaedahan Melayu. Objektif yang kedua ialah menganalisis masalah dan nilai-nilai akidah yang terkandung dalam karya Ayat-Ayat Cinta 2 menggunakan teori pengkaedahan Melayu. Seterusnya ialah metodologi kajian.
Kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan yang mana pengkaji menggunakan teori pengkaedahan Melayu sebagai teori kajian. Kajian ini juga menggunakan kaedah pemerhatian dalam menghasilkan kajian. Penggunaan teori pengkaedahan Melayu adalah untuk mengkaji dan mencapai persoalan bagi objektif kajian. Teori pengkaedahan Melayu mula diperkenalkan oleh Hashim Awang. Menurut beliau, teori ini dikenali sebagai teori yang bersifat grounded theory atau teori berlandas yang terbentuk daripada hasil penyelidikan yang bersifat kualitatif yang mana mengandungi prinsip umum tentang karya sastra yang berkaitan dengannya. Bagi teori pengkaedahan Melayu, ianya mempunyai dua cabang pengkaedahan iaitu yang pertama ialah pengkaedahan alamiah dan yang kedua adalah pengkaedahan keagamaan. Bagi pengkaedahan alamiah, ini terbagi kepada tiga pendekatan iaitu yang pertama adalah pendekatan gunaan, yang kedua adalah pendekatan moral dan yang ketiga adalah pendekatan firasat. Dalam kajian ini, pendekatan dalam pengkaedahan alamiah yang diguna pakai adalah pendekatan moral. Pendekatan ini adalah lanjutan daripada pendekatan gunaan yang mana ianya merupakan sebuah kejadian alam yang bersifat pengalaman hidup di samping dianggap sebagai sebuah objek alam. Pengkaedahan yang kedua ialah pengkaedahan keagamaan. Pengkaedahan keagamaan terbagi kepada tiga pendekatan iaitu pendekatan seni, pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan dakwah. Dalam kajian ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kajian adalah pendekatan dakwah dan pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan dakwah adalah satu tempat untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Rujukan yang sering dan perlu digunakan bagi pendekatan ini adalah Al-Quran dan Hadis yang mana pembentukannya adalah untuk menonjolkan sifat dan keagungan serta kekuasaan Allah SWT. Kaedah pemerhatian juga digunakan dalam kajian ini. Pemerhatian dilakukan dalam proses menganalisis filem Ayat-Ayat Cinta 2 yang diadaptasi dari novel hasil karya Habibur Rahman Al-Shirazi. Pemerhatian ini dapat membantu pengkaji dalam menganalisis data untuk dijadikan sebagai dapatan kajian. Okay, sekarang kita akan masuk kepada bahagian analisis dan perbincangan. Kritikan merupakan aktiviti melakukan penilaian, pentafsiran, analisis dan kritikan terhadap sesebuah teks ataupun karya. Okey, sekarang kita akan masuk kepada objektif pertama kita iaitu masyarakat kejiranan yang fobia terhadap dan anti terhadap agama Islam. Pada filem Ayat-Ayat Cinta 2 yang diadaptasi daripada novel karya Habibur Rahman Al-Shirazi mempunyai babak di mana masyarakat kejiranan adalah merupakan masyarakat yang anti kepada Islam dan dikenali sebagai Islamofobia. Okey, sekarang kita akan masuk kepada bahagian analisis dan perbincangan. Kita akan terus kepada perbincangan yang pertama kita iaitu tentang masyarakat kejiranan yang fobia dan anti kepada agama Islam. Pada filem Ayat-Ayat Cinta 2 yang diadaptasi daripada novel karya Habibur Rahman Al-Shirazi mempunyai babak di mana masyarakat kejiranan adalah merupakan masyarakat yang anti kepada Islam yang dikenali sebagai Islamofobia. Okey, apa itu Islamofobia? Islamofobia ini adalah satu insiden yang mana dapat menimbulkan kemarahan masyarakat yang bukan Islam terhadap agama Islam. Penyebaran Islamofobia ini disebabkan oleh timbul rasa benci, prejudis dan marah terhadap orang Islam, khususnya orang yang menganggap agama Islam ini sebagai teroris. Teroris itu adalah pengganas di mana mereka sanggup membunuh diri di halayak orang ramai. Okey, terdapat pelbagai faktor yang mendorong kepada Islamofobia, antaranya ialah penyebaran perkara-perkara yang tidak benar tentang agama Islam. Isi kandungan media barat yang mempunyai propaganda yang berniat untuk memesongkan tanggapan dan pemikiran masyarakat dunia tentang Islam adalah terlampau banyak berbanding dengan apa yang disampaikan oleh pihak yang benar yang menyatakan tentang kebenaran dan fakta-fakta berkenaan perihal agama Islam sebagai yang agama atau sebuah ajaran yang benar. Penyampaian fakta-fakta dan perkara yang tidak benar ini adalah salah satunya merupakan
satu fitnah yang besar dalam ajaran agama Islam. Pada analisis yang kami lakukan telah menyatakan Undang-Undang Melaka versi Undang-Undang Melaka mempunyai 48 pasal keseluruhan dan salah satu adalah tentang Undang-Undang Jenayah mengikut adat Melayu yang mana terkandungnya pasal 4 hingga 18 kecuali 15 dan 24. Dalam pasal tersebut, Liao Yok Feng pada tahun 2003 telah menyatakan syarat-syarat seorang menteri, hak bidang kuasa pengampunan seorang hakim dan menteri, asas-asas bela diri, prinsip mitigasi hukuman, prosedur perbicaraan jenayah, prinsip kafar dalam perlakuan jenayah dan hukuman, menyentuh jenayah bunuh, tetak, fitnah, curi, salah tahan, cabul, tuduhan palsu, bersubahat dalam melakukan jenayah, tipu dan angkara. Ini telah menunjukkan bahawa perbuatan fitnah diambil berat pada zaman dahulu kala. Contoh yang terdapat dalam filem Ayat-Ayat Cinta 2 yang diadaptasi adalah apabila watak Bruce, anak kepada watak nenek Katrina yang merupakan jiran kepada Fahri, menuduh Fahri adalah seorang teroris dan menyokong teroris sewaktu mereka berada di sebuah majlis debat ilmiah. Ini dapat dilihat bahawa sikap masyarakat yang anti kepada Islam cenderung untuk menuduh dan memfitnah orang Islam dengan perkara-perkara yang salah dan tidak betul. Menurut teori pengkaedah Melayu yang digunakan pakai dalam analisis ini ialah menerusi pengkaedahan keagamaan yang menggunakan pendekatan dakwah. Pengkaedahan keagamaan adalah kaedah yang menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai panduan dan rujukan. Pengkaedahan keagamaan menekankan segala aspek yang berkenaan dengan penonjolan kebesaran dan bersifat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kesusastraan Islam. Filem Ayat-Ayat Cinta 2 yang ini telah mempunyai beberapa babak yang menunjukkan ketakwaan seseorang individu terhadap agama Islam. Sebagai contoh, watak Fahri yang sering membantu jiran tetangga beliau walaupun mereka tidak menyenangi kehadiran Fahri dalam situasi tersebut. Sebagai contoh yang jelas, apabila Fahri telah membantu Kera dan mendapat tentangan dan menimbulkan masalah kepada Fahri seperti beliau telah menyonteng kereta Fahri dengan menulis Devils dan Monster. Ini kerana Kera kehilangan ayah yang dikatakan dibunuh oleh orang Islam yang menjadi pengganas kepada ajaran agama Islam yang sesat. Seterusnya kita akan masuk pada objektif kedua kita, iaitu menilai akidah-akidah yang ada dalam pada filem Ayat-Ayat Cinta 2. Yang pertama sekali adalah pergaulan sosial yang tidak mempunyai batasan. Dalam meniti kehidupan pada era globalisasi kemodenan ini, isu-isu semasa yang seringkali menjadi bualan dan di bibir-bibir masyarakat adalah masalah pergaulan bebas yang difokuskan kepada golongan bukan muhrim. Pergaulan sosial ini yang ditunjukkan oleh golongan ini kadang-kadang membimbangkan dan sikap pantang dicabar dalam peringkat umum mereka juga cukup menggerunkan. Berdasarkan filem Ayat-Ayat Cinta 2 ini, pengarang novel asalnya telah menyatakan bahawa seorang Muslim itu hendaklah sentiasa menjaga perlakuan dan mengamalkan nilai-nilai kebaikan, serta yang paling utama adalah apabila ia menyentuh tentang etika-etika pergaulan yang tidak melampaui batas dalam Islam. Oleh itu, menerusi kajian ini melihat beberapa interaksi sosial yang tampak jelas dalam filem adaptasi Ayat Cinta 2 ini adalah pergaulan di antara lelaki dan kaum wanita yang bukan muhrim. Sebagai contoh, Fahri telah mengutarakan ayat sedemikian, andaikan aku halal baginya. Potongan dialog itu telah membuktikan bahawa Fahri adalah seorang lelaki yang memegang utuh tentang ajaran agama Islam dengan menjaga batas-batas pergaulan antara lelaki dan wanita. Dari sudut hukum agama Islam juga melarang untuk lelaki dan wanita yang bukan muhrim bersentuhan, apatah lagi bersedudukan. Hal ini mencetuskan fitnah serta mencemarkan imej keluarga masyarakat setempat. Selain itu, pergaulan antara suami dan isteri. Perkahwinan merupakan sebuah hubungan yang terbentuk antara seorang lelaki bersama seorang wanita yang bersandarkan syariat agama Islam dan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan Islam melalui lafaz akad nikah. Sebagai contoh yang boleh dilihat tentang pergaulan antara suami dan isteri adalah kata-kata pujian seolah tulus dan dapat mewujudkan perasaan suka dan gembira, menggembirakan orang lain dan pasangan kita adalah perkara yang dapat menambah keharmonian rumah tangga. Seorang wanita biasanya suka dengan pujian, lebih-lebih lagi jika dia disamakan dengan bidadari syurga. Di samping itu, Fahri melakukan hal itu
untuk membuatkan hati Aisyah iaitu isteri pertamanya berasa gembira. Seterusnya kita akan masuk pada martabat golongan wanita pada filem Ayat-Ayat Cinta 2. Pada Ayat Cinta 2 ini, beliau telah menyatakan karakter wanita yang selalu ditindas oleh golongan lelaki. Hal ini kerana ada beberapa artikel menyatakan bahawa wanita harus mendapat kedudukan yang sama dengan lelaki. Antara hak-hak yang boleh diutarakan oleh golongan wanita adalah hak solat berjemaah, hak menuntut pasangan hidup, hak mahar, hak nafkah, waris, hak jual beli dan atau bisnes atau hak bai'at. Pada dasarnya, peneliti telah menganalisis terhadap karya yang filem yang diarahkan Guntur Siarjanto ini apabila beliau telah mengaplikasikan teori feminis dalam Ayat-Ayat Cinta 2. Teori feminis ini telah menceritakan bahawa perempuan juga perlu diangkat sebagai seorang manusia yang mempunyai tempat di mana-mana hierarki. Teori ini telah muncul apabila wujudnya gerakan feminis. Feminis merupakan gerakan perempuan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Dalam filem ini, pengkaji telah dapat melihat bahawa watak utama iaitu Fahri telah mengangkat martabat wanita apabila Fahri sering membantu dan memberikan sokongan terhadap aktiviti yang dilakukan oleh golongan wanita. Bagi memperlihatkan secara jelas teori diaplikasikan oleh penerbit, kita dapat lihat apabila di scene di rumah Brenda apabila Fahri telah menolong Brenda untuk tidur di kerusi hadapan rumahnya dan menyelimutkan Brenda daripada kesejukan. Hal ini kerana Brenda telah mabuk apabila pergi ke sebuah parti. Hal ini jelas apabila Fahri turut menjaga hak wanita dan menyelamatkan wanita itu daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Menerusi analisis teori sastra serta kesusastraan undang-undang dalam filem Ayat-Ayat Cinta 2, dapat disimpulkan dengan segala perincian yang telah dilakukan untuk menilai sejauh manakah penggunaan teori pengkaedahan Melayu dan teori feminisme dalam filem arahan Guntur Soeharjanto yang diadaptasi daripada novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman L-Shirazi. Filem ini banyak menyatakan bahawa wanita perlu mendapatkan tempat yang bersesuaian dengan kelayakan dan juga perlu dijaga maruah serta diri mereka sebagai kaum yang lemah. Dari hasil penerbitan filem ini, para penonton atau masyarakat di luar sana mampu untuk memupuk diri mereka supaya sentiasa menghormati di antara satu sama dengan yang lain. Selain itu, kehidupan bermasyarakat juga yang disampaikan dalam filem ini sangat jelas bahawa pada masa kini, masyarakat kejiranan sering mengamalkan sikap mementingkan diri tanpa mengambil tahu masalah yang berlaku di kejiranan mereka. Seterusnya, mesej yang cuba disampaikan oleh penerbit untuk menyedarkan masyarakat bahawa mereka yang hidup di dalam suasana kejiranan memerlukan sikap bertoleransi dan tolong-menolong di antara satu sama lain. Melihat kepada sudut lain yang boleh dikaitkan dengan sistem perundangan, juga filem ini berjaya mengetepikan sikap manusia yang suka menindas golongan yang lemah. Sekiranya perlembagaan di Malaysia, sikap atau tindakan yang begitu merupakan kesalahan jenayah buli. Jelaslah bahawa filem Ayat-Ayat Cinta ini mendorong kita untuk menjauhi kejahatan yang akhirnya akan memusnahkan kehidupan dan mengajar kita untuk saling menyayangi.